Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, ya. Kita akan start pembelajaran kita pada hari ini. Kamu boleh tengoklah buku. Tajuk 9.3 muka surat 192. Okey. Polimer. Apa yang kamu tahu pasal polimer? Ada yang nak jawab tak? Tak ada? Okey, apa itu polimer? Polimer adalah molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada unit molekul kecil. Jadi pada unit molekul kecil. Maksudnya dia gabungan lah kecil-kecil ni jadi yang besar, jadilah polimer. Tengok. Kenapa tak boleh tak? Okey. Tengok unit molekul kecil ni yang membentuk polimer dikenali sebagai monomer. Okay, apa monomer tu? Monomer ni kita panggil unit-unit kecil ni. Unit yang besar kita panggil polimer. Okay, tengok contoh sini. Okay ni. Nampak ni contoh dia. Kecil-kecil ni satu-satu ni monomer. Dia satu-satu ni dah asing. Ni monomer. Lepas tu dia bergabung jadi satu bentuk rantai ni. Jadilah kita panggil dia polimer. Nampak? Ni monomer satu-satu. Lepas tu dia bergabung. Ni rantai jadi dah polimer. Okay. Kita tengok pula. Okay. Polimer ni dia ada dua jenis polimer. Iaitu polimer semula jadi. Di mana dia wujud secara semula jadi. Contoh dia kanji, protein, getah asli. Okay. Kita tengok benda apa semua tu. Lepas tu polimer yang kedua adalah polimer sintetik. Ya, ataupun yang kita tahu polimer ni yang buatan manusia lah yang menggunakan bahan kimia. Okay. Polimer sintetik ni dia ada polietina, polistirina, perspek dan getah sintetik. Okay, ni semua guna bahan kimia. Kita tengok, okay, polimer semula jadi. Kita tahu polimer semula jadi, polimer ni wujud secara semula jadilah. Okay, contoh kanji. Polimer dia kanji. Kanji ni sumber dia kita boleh dapat dari makanan lah. Dari roti, nasi yang kita makan tu. Tu sumber ni lah. Ni nampak ni. Kan polimer ni kan gabungan daripada monomer-monomer. Untuk polimer kanji ni, gabungan monomer dia adalah glukosa. So, bila glukosa ni bergabung banyak-banyak, dia menjadi kanji. Okay. Kegunaan dia memberi tenaga. Tenaga untuk kita lah, untuk kita buat aktiviti harian lah, jogging ke, apa ke. Itulah kegunaan kanji ni. Lepas tu dia ada polimer protein. Protein ni kita berdapat daripada makanan-makanan lah, ikan yang kita makan tu kan. Ayam apa tu? Okay, protein ni dia terdiri daripada gabungan asid amino. Asid ni monomer, satu dia. Bila dia gabung banyak-banyak, dia akan menjadi protein. Okey, apa kegunaan protein ni? Membina sel dan tisu badan. Nampak? Dia ganti lah tisu-tisu badan dalam badan kita ni yang mana rosak, dia ganti baru balik. Okay. Seterusnya yang polimer yang ketiga semula jadi ni adalah getah asli. Okay, getah asli yang kita tahu getah yang orang motong tu kan. Getah asli ni terdiri daripada gabungan isoprena. Okay, isoprena ni monomer. Bila isoprena ni dia bergabung, ada banyak, dia akan menjadi polimer getah asli. Tujuan dia membuat produk berasaskan getah. Contoh gambar ni. Ni adalah, ni lah protein bagi untuk kanji. Ni pula, ni getah asli dia. Getah orang panggil. Okay. Lepas tu kita tengok polimer sintetik.
Kita tahu polimer sintetik ni polimer yang dibuat oleh manusia menggunakan bahan kimia. Kita tengok. Okey, polimer sintetik ni dia ada 4 jenis iaitu polyethena. Polyethena ni dia gabungan daripada etana. Okey. Etana ni, sorry saya typo ni, etena. Okey, etena ni, monomer etena ni bila dah banyak etena, dia bergabung-gabung, dia menjadi polimer polyethena. Kamu kena faham kat sini lah, monomer ni dia kecil-kecil, molekul yang kecil-kecil. Bila dia bergabung menjadi molekul besar, dia dipanggil polimer. Okey. Kegunaan polyethena ni, dia membuat botol plastik, beg plastik dan baldi. Okey, semua ni ada dekat rumah kita kan. Kita pernah sentuh. Itulah polyethena. Dari polimer sintetik. Okey, seterusnya kita tengok polistirena ni. Okey, polistirena ni dia terdiri daripada monomer stirena. Okey, bila stirena ni banyak bergabung, cantum, dia jadilah polistirena. Okey, kegunaan polistirena ni membuat bekas pembungkusan peralatan elektrik. Bekas dia contoh macam bekas polistrin yang kita beli makanan dia bungkus tu. Itulah polistirena dah. Sebab tu kita bakar dia menyala kan. Sebab dia ada polimer sintetik. Yang ketiga kita tengok perspek. Perspek ni terdiri daripada monomer metil metacrylate. Okey. Kegunaan dia membuat cermin pesawat dan tingkap kenderaan. Nampak perspek yang lut sinar tu. Yang kerah tu kan. Okey. Lepas tu kita tengok getah sintetik. Okey, getah ni yang dia berproses, dia bercampur dengan bahan kimia yang terdiri daripada monomer neoprena. Untuk kegunaan dia membuat sarung tayar, tapak kasut. Itulah getah sintetik dia. Okey. Ni contohlah botol plastik, tayar. Okey. Tu bekas polistrin. Okey, lepas tu kita tengok pula. Kamu tengok muka surat 193, proses pempolimeran dan penyah polimeran. Okey. Apa proses pempolimeran? Tengok, pempolimeran ni adalah proses pencantuman monomer. Kamu kena ingat kat sini lah. Pempolimeran ni proses pencantuman monomer. Di mana melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer bermolekul besar berbentuk rantai. Okey, macam tadi lah. Macam dari glukosa nak jadi kanji. Glukosa tu monomer. Bila dia bercantum monomer tu, pembentukan ikatan kimia ni, dia hasilkan polimer yang besar, dia menjadilah kanji. Polimer kanji. Okay? Contohnya macam tu. Dari kecil dia cantum jadi besar. Itulah proses pempolimeran. Monomer ke polimer. Lepas tu tengoklah proses penyah polimeran ni adalah proses apabila molekul polimer berbentuk rantai dipisahkan kepada monomer-monomer melalui tindak balas kimia. Okey, kena faham. Ada yang nak masuk ke? Okey, kita baru belajar muka surat 193. Okey, kita tahu pempolimeran ni proses pencantuman monomer. Ada lagi. Okey, morning Lihan. Okey, kita tengok tajuk polimer hari ni muka surat 193. Okey, lepas tu kita tengok penyah polimeran ni adalah proses apabila molekul polimer berbentuk rantai dipisahkan kepada monomer-monomernya melalui tindak balas kimia. Jadi kita nampaklah beza pempolimeran dengan penyah polimeran. Kamu kena ingat pempolimeran ni proses pencantuman monomer. Penyah polimeran ni proses pisahkan molekul polimer kepada monomer. Maksudnya pempolimeran ni dari monomer jadi polimer. Penyah polimeran ni dari polimer menjadi monomer. Ni nampak contoh monomer dia kan unit-unit kecil, molekul-molekul kecil satu-satu. Lepas tu bila dia bergabung menjadi satu bentuk rantai, dia melalui proses pempolimeran untuk menghasilkan polimer. Okey.
Lepas tu, kita tengok pula daripada polimer, dia bergabung rantai ni, dia nak pisahkan kepada satu-satu jadi monomer ni, dia melalui proses penyah polimeran. Okey. Ya, monomer nak ke polimer lalu proses pempolimeran. Polimer nak ke monomer melalui proses penyah polimeran. Okey, ada apa soalan kat sini? Ada yang tak faham tak? Faham. Faham? Faham tak apa? Okay, teruskanlah sebab faham kan. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok. Selain proses-proses tu, kita ada satu lagi proses iaitu proses pempolimeran penambahan. Apa dia pempolimeran penambahan ni? Proses pempolimeran monomer sama jenis yang melibatkan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal. Okey, maksudnya dia tambah lagi monomer untuk yang sama jenis untuk pecahkan ikatan dua ganda dua ni menjadi ikatan tunggal. Okey, kita tengok. Okey, kata panggil bahasa Inggeris kita panggil ni. Okey, nampak. Ni adalah monomer ethena dalam polimer sintetik. Ni ethena. Nampak kat sini dia ada double bond. Okey. H star ni adalah monomer yang sama jenis. Bila dia tambah monomer yang sama jenis, dia akan melalui tindak balas kimia. Dia akan menjadikan polimer, dia akan jadikan polyethena. Ni ethena, monomer dia double bond. Bila masuk lagi monomer yang sama, dia akan pecahkan ikatan ni menjadi ikatan tunggal sehingga bond dan menghasilkan polimer, polyethena. Nampak? Double bond, dia tambah monomer yang sama jenis, dia pecah menjadi polimer. Okay. Faham kat sini? Ni kimia sikit. Okay, lepas tu tengok. Okay. Getah asli. Okay, tengok getah asli. Getah asli ataupun latex adalah getah yang diproses daripada susu getah. Okay, ada yang tak tahu pokok getah tak? Pernah tengok pokok getah? Okay. Itulah susu getah dia lah. Okay, ciri-ciri getah asli ni, dia kenyal. Kenyal tu apa? Kenyal tu kita boleh tarik dia tak koyak kan. Lepas tu, dia lembut. Lepas tu, dia tidak tahan haba. Lepas tu, dia penebat elektrik yang baik. Tidak telap udara. Maksudnya, udara tak boleh masuk. Okay, ni contoh susu getah. Okay, apa yang tak boleh tengok, boleh tengok lah. Ni contoh susu getah. Okay, ni contoh susu getah yang tengah cayak. Ni susu getah yang dah bergumpal, yang dah beku. Okay. Mari kita tengok tindak balas, tindakan asid dan alkali terhadap latex. Okay, tadi video yang saya bagi semalam tu berkenaan eksperimen tindak balas asid dan alkali ni terhadap latex. Siapa yang tengok tu, saya rasa dia boleh faham saya terang ni. Okay, kita tengok. Getah asli atau latex ni akan bergumpal apabila bercampur dengan asid. Sebab apa? Lagi saya terangkan sebab apa getah tu bergumpal. Okay, asid ni dia bersifat ion negatif. Seterusnya, getah asli atau latex akan kekal cair apabila dicampur dengan alkali. Beza lah. Kalau getah tu kita buat asid, dia bergumpal. Kalau kita buat alkali, dia kekal cair. Okay, kenapa jadi macam tu? Kita tengok lagi. Okay, ni contoh getah yang dah bergumpal lah. Nampak dia tengah menjalani proses bergumpal. Okay, ni yang tengah cair lagi. Nampak beza dia kat situ. Okay, saya terangkan kenapa getah tu boleh bergumpal, kenapa getah cair. Okay, kita tengok yang mula-mula dulu, yang asid. Okay, kita tengok. Okay, ni adalah getah lah. Getah ni dia bercas negatif. Okay, getah ni dia bercas negatif. Okay, dalam ni rantai polimer getah. Okay, ni luar, dalam tepi ni membran protein. Okay, nampak? Bila cas, masa cas negatif ni, molekul-molekul getah ni menolak antara satu sama lain. Mereka tengah tolak sebab cas yang sama, dia tolak. Okay. Jadi latex ni berada dalam keadaan cair. Dia tengah cair lagi. Sebab cas dia negatif, dia bertolak antara satu sama lain. Lepas tu, kita tambah asid. Okay, asid ditambah.
Asid ditambah, asid ni charge dia positif. Okay. Bila charge positif ni, positif hidrogen ni daripada asid ni, bila positif negatif, dia meneutralkan charge negatif pada permukaan membran. Okay, pada permukaan membran, dia meneutralkan charge dia. Okay. Nampak? Charge positif daripada asid. Okay, zarah getah yang dineutralkan. Okay, zarah ni dineutralkan. Okay. Bila charge negatif positif ni, macam mana dia dineutralkan melalui molekul-molekul getah ni berlanggar antara satu sama lain. Macam tadi negatif-negatif dia tolak. Bila positif negatif, dia akan berlanggar antara satu sama lain dan menyebabkan protein membran ni, menyebabkan had garisan luar ni dia pecah. Okay, dia pecah. Okay. Bila pecah, rantai polimer getah ni dalam ni, dia saling berbelik. Bila pecah, dia berbelik antara satu sama lain dan bergumpalan berlaku. Oleh itu lateks berubah menjadi keadaan perpejal. Maksudnya beku, bergumpal. Okay, ni bila asid tambah. Nampak beza dah. Asid charge positif. Okay, kita tengok untuk alkali pula. Tadi sama juga zarah getah di alkali ni, getah tadi dia apa? Okay, bila kita tak guna asid, kita kalau getah ni kalau tak guna asid, kita biar lama-lama pun dia akan beku. Sebab apa? Sebab dia ada bakteria yang bertindak balas ke atas lateks. Okay, bakteria dia bertindak balas ke atas lateks yang menghasilkan asid. Jadi bila asid dia bercharge positif dan menyebabkan getah dineutralkan dan menghasilkan getah yang gumpal. Kalau kita tak guna asid, kalau tak guna asid, dia makan masa sikit untuk dia beku. Okay. Okay. Lepas tu, bila dia beku ni, okay, kita tambah alkali. Okay, tambah alkali, kita tengok apa jadi. Okay. Alkali ni, dia ada ion-ion hidroksida untuk menetralkan ion-ion hidrogen daripada asid. Okay. Asid ni ion hidrogen, dia positif. Alkali ni, dia ion hidroksida yang bercharge negatif. Okay. Bila bercharge negatif, negatif lawan negatif, charge negatif ni akan kekal dekat permukaan membran ni, dekat luar ni. Okay. Lepas tu, bila charge negatif, macam tadilah, molekul bergetah tu tidak berlanggar antara satu sama lain. Macam asid dengan getah tadi, mereka berlanggar antara satu sama lain. Sebab asid charge positif. Macam ni pula, untuk bila tambah alkali, asid ni, alkali charge negatif, jadi getah pun charge negatif. Bila mereka jumpa, mereka akan bertolak antara satu sama lain, mereka tak berlanggar. Jadi, macam tadi lah, member protein ni dia tak pecah. Macam asid dia pecah. Okay, itu beza dia. Bila dia tak pecah, bila dia tolak antara satu sama lain, dia menyebabkan getah ni kekal cair. Okay. Lateks ni berada dalam keadaan cair bila tambah alkali. Kamu kena ingat yang tu. Okay. Ada soalan tak? Alkali dengan asid. Diam. Tak ada. Okay, tak apa. Saya teruskanlah. Okay, kita tengok tak? Okay, tak ada, tak apa. Okay, tengoklah muka surat 196. Pervulkanan getah. Okay. Pervulkanan getah. Okay, kita tengok. Pervulkanan getah ni proses lah. Kenapa kita guna proses pervulkanan getah ni? Sebab sifat semula jadi getah ni lembut dan tidak tahan haba. Macam kalau tengah panas dia cayak. Dia tak tahan haba. Dia tak boleh tahan panas lah. Okay. Jadi bila sifat dia lembut dan tidak tahan haba ni, dia tidak sesuai digunakan untuk membuat bahan seperti tayar. Dia tak boleh. Macam tayar bila dia berjalan atas jalan, lepas tu dia berlaku geseran, dia lagi panas. Dia lagi cepat cayak lah bila tak tahan haba. So dia tak boleh pakai untuk tayar. Jadi untuk kita guna getah tu nak buat tayar, kita kena guna proses pemvulkanan untuk membaiki sifat getah dan menjadi lebih kuat.
Okay, proses pemvulkanan. Okay, kita tengok apa proses pemvulkanan ni. Okay, pemvulkanan ni ialah proses pemanasan getah bersama sulfur. Okay, melalui proses ini, okay, atom-atom sulfur ditambah ke dalam molekul polimer getah asli yang berbentuk rantai. Getah yang diperoleh daripada proses ini disebut getah tervulkan. Okay, kita tengok kat sini gambar. Okay, nampak ni getah asli. Bila dia dipanaskan, lepas tu dia campur sulfur, okay, atom-atom sulfur ni akan masuk ke dalam polimer getah asli untuk berbentuk rantai. Nampak dia bentuk rantai macam ni kan? Bentuk rantai silang macam ni. Lepas tu, okay, nampak bentuk rantai ni. Lepas tu, atom sulfur ni juga ditambah untuk menghasilkan rangkai silang. Nah, ni kita panggil rangkai silang. Rangkai silang antara polimer getah. Okay. Apa tujuan rangkai silang ni? Untuk menghalang molekul getah daripada menggelongsor dan sukar terputus apabila dikenakan daya. Okay, macam ni kalau dia tak ada ni, bila kena daya dia akan menggelongsor turun ke bawah. Sebab dia tak ada tahan kat sini. Dia akan menggelongsor. Okay, bila kita masuk sulfur, dia akan rangkai silang. Okay, dia akan jadi kuat lah. Nampak kan? Silang kat sini. Okay, dia akan support getah tu. Okay. Getah yang melalui proses pemvulkan ni kita panggil dia getah tervulkan. Okay. Getah tervulkan ni dia menjadi lebih keras kerana mempunyai ketahanan terhadap haba yang tinggi. Jadi kita boleh gunalah untuk kita buat tayar. Okay. Okay, kita tengok ciri-ciri getah tervulkan. Ciri dia keras dan lebih kenyal. Menebat elektrik yang baik. Okay, tidak mudah teroksida di udara. Tidak bertindak balas dengan asid dan alkali. Maksud nampak dia tahan lah dengan bahan kimia. Okay, tidak terlap terhadap cecair dan udara. Tahan terhadap haba. Okay. Getah-getah tervulkan ni kita selalu gunakan dalam buat tayar, buat sarung tangan, buat tapak kasut. Sarung tangan ni macam kita guna bahan kimia kan. Asid ke apakah. Nampak. Dia akan tahan lah benda-benda ni. Lepas tu kita tengok. Sebab kegunaan dia tayar, tapak kasut dan sarung tangan. Okey, lepas tu tengok teknologi terkini yang berasaskan getah. Okey, kita tengok muka surat 198. Tengok. Getah merupakan kombinasi. Okey, tengok. Teknologi terkini yang menggunakan getah ni. Alsfat terubah suai getah ataupun CMA ni dijadikan sebagai konkret untuk menerak jalan raya supaya tahan lebih lama, tahan haba, mengurangkan bunyi bising dan keretakan jalan raya. Okey, nampak bawah jalan ni ada getah yang diperturapkan untuk kurangkan itulah bunyi bising. Lepas tu tak mau bagi jalan nak berjalan raya tu tahan lama. Okey, lepas tu yang kedua tengok getah color merupakan cat lukisan yang dihasilkan daripada latex untuk kegunaan seni visual. Dia juga guna dalam pembuatan cat, dalam cat kain warna. Ada getah. Yang ketiga, dia membuat pad landasan. Okay, yang dibuat daripada getah, diletakkan di antara landasan dan dengan enjin kereta api untuk mengurangkan getaran dan bunyi. Okay, sebab kalau kita tengok getah, dia lembut, dia boleh serap bunyi. Okay. Cikgu. Ada orang nak masuk. Ada. Tak dengar bunyi pun. Allah, alhamdulillah. Dia ni kalau masuk selalu dah habis dah Arham. Kita nak start main game lah. Okay, ada apa nak ni tak? Tanya. Kita nak start game ni. Game hari ni kamu boleh nampak kawan-kawan kamu kat mana. Kita main jalan-jalan sikit. Okay, teruskan dengan game lah. Quizwiser. Okay, link saya akan bagi link. Terdapat 10 soalan. Tapi saya rasa kamu diberi masa 10 minit. Tapi saya rasa soalan dia senang. Kamu akan jawab dalam kurang dari 10 minit lah. Okay. Kita bagi, saya bagi link. Okay.
Okay, cuba. Okay, boleh tak tekan link tu? Cuba kamu tekan link kat situ. Tengok siapa ada yang masuk lagi. Ya, Syifin dah masuk. Farah, Eliana. Alah, Ashikin, tunggu dulu, Ken. Ashikin. Jangan start jawab ni. Start dulu. Kita tunggu dulu. Tak, saya tolak balik. Ashikin, masuk balik. Saya buang dulu. Okay, Ashikin masuk balik. Semua jangan jawab you. Start dulu. Kita tunggu berapa orang nak masuk. Jangan jawab ni, saya tunggu dulu. Mana Ashikin? Sorry Ashikin. Masuk balik. Okay, ada 10 soalan je, tak banyak. Apa tu saya nak? Okay. Berapa orang ni? Aliana, Elia. Chicken boleh masuk tak? Saya klik dia sebab dia dah jawab dulu. Saya tunggu saat. Kita ada 7 orang. Syahira, Umi, Ashida. Okay, Ashikin kat situ kan. Tak apa Ashikin, tunggu saat. Okay, ada lagi yang nak masuk? Tak ada. Syahira, Elia, Umi, Farah. Ashikin, tunggu dulu. Okay, start lah jawab. Ada 8 orang. Okay, boleh start lah. Okay. Allah, tiba-tiba saya kena. Line saya agak slow pagi ni. Okay, Elia dah laju. Yang berkumpul kat bawah tu ramai-ramai buat apa lagi tu? Wish, Elia ada potong lah. Wish. Farah, Elia, Ashikin ni laju Rashidah, Syazwani, Husna. Kenapa hampa tak jalan? Husna baru gerak. Apa jawab dulu saya tengok result dah. Siapa yang nombor 1 lah. Betul banyak. Farah. Oh, Farah dah patah balik ya. Seorang lagi tu apa? Rashidah. Rashidah tak ada jawab. Okay, Elia dah sampai. Elia dah habis jawab.
Oh, yang dah habis tunggu Sat. Kita tunggu yang lepas ni. Jadi kita tengok siapa nombor 1. Umi, Aliana, Elia, Ashikin. 4 orang ni dah habis. Yang tengah duk berjalan-jalan lagi tu. Tazwani, Husna, Syahira, Rashidah. Okay, Syazani seorang je. Kan yang lain tak lepas ni. Husna. Kita tengok result tak. Cikgu boleh buat layout sebab saya terkeluar. Saya dah masuk guna link tu. Sebab saya rasa yang tak gerak-gerak ni Husna, Rashidah, Alia, Ashikin, Aliana, Umi ni dah habis 4 orang. Soalan senang je kan. Semua yang saya terangkan tadi je. Okay, Husna dah bergerak. 1 soalan. Apa lambat-lambat ni yang pula buku ni. Cikgu tak boleh buat dah sebab saya undang-undang kata tak pergi buat dah. Pula. Saya salah jawab. Tak adil aku ni, saya rasa. Tak apa. Tak ada jawab tu tak apa. Kita tunggu yang kawan lain. Okay. Siapa lagi tengah jawab? Husna tengah jawab ke? Yang Syahira Rashidah ni memang tak bergerak. Oh, Farah dah habis. Wah, hampa patah balik jawab ni, Syazwani. Tak apa, jawab. Dah 9 suku lah. Oh, Rashidah, Farah dah habis. Husna tengah jalan gitu. Lain saya slow lah. Kita tunggu yang 2 orang tu, Syazwani dan Husna tu. Lepas habis kita stop lah. Allah, saya pun line slow ni. Kita tengoklah siapa yang pemenang tu. Husna, Syazwani habis lagi. Semua dah habis jawab ni. Semua dah habis jawab ke? Ya, dah habis. Dah? Dah. Okay, tengok result sikit. Oh, Elia nombor 1 lah, dia seawal. Okay, kita tengok soalan. Elia betul semua, 10 soalan. Tengok salah kat mana banyak. Elia skor 70. Elia ada salah kat ni.
Ashikin pun. Farah 80. Rashid dah tak jawab. Okay, semua dah jawab. Okay, saya stop lagi. Okay, kita dah jawab game tadi. Kita dah tengok. Tadi saya tengok soalan mana yang ramai salah. Okay. Kita dah habis dah ni. Okay, kesimpulan. Saya nak panggil orang lah. Saya dengar suara lah sembang sikit. Saya tengok siapa ada nama saya dalam ni. Saya panggil Ilya Maisarah ada? Ilya Maisarah. Ilya Maisarah ada? Ilya Maisarah? Tak ada. Okay, Aliana Ilya. Aliana Elisha. Ya, cakap sikit lah. Ha? Oh ada. Aliana Elisha. Cerita sikit apa yang terbaca ni, kesimpulan. Pasal polimer. Lagi? Polimer ialah molekul yang berbentuk rantai. Okay, rantai polimer ada berapa jenis? 2. Apa dia? Semula jadi dengan sintetik. Okay. Aliana, kamu pilih satu nama untuk saya pilih dia buat kesimpulan. Panggil je nama-nama siapa. Ashikin. Okay, Ashikin. Ya. Ashikin. Tadi dia dah jawab polimer ada 2 jenis kan. Apa jadi pada latex bila kita tambah asid? Dia jadi mengumpas. Kalau kita tambah alkali? Dia kekal cair. Okay. Ashikin, lagi seorang Ashikin panggil. Siapa Ashikin nak panggil? Pilih nama. Wani. Okay, Wani. Ya. Okay, Wani. Apa proses pempolimeran? Pempolimeran. Pempolimeran. Ternyata faham dia. Kata saya buku. Proses pempolimeran ialah proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimak untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Okay, proses pempolimeran pencantuman monomer lah. Ingat yang tu je. Okay. Penyah polimeran? Penyah polimeran merujuk proses apabila molekul polimer berbentuk rantai dipisahkan kepada monomer melalui tindak balas kimia. Okay. Okay, bagus. Terima kasih semua. Okay, kita tengok kesimpulan kita ada 2 jenis polimer, itu semua jadi dan sintetik. Okay, lepas tu kita tengok pempolimeran ialah proses pencantuman monomer. Ada yang nak masuk dah pula. Okay. Saya minta siapa tolong Ashikin. Oh, Ashikin. Boleh tolong saya? Okay. Lepas tu penyah polimer ni ulang balik lah. Okay, kesimpulan dia kita terdapat 2 jenis polimer semua jadi dan sintetik. Pempolimeran proses pencantuman monomer untuk menghasilkan polimer berbentuk rantai melalui ikatan kimia. Penyah polimeran ni proses pemisahan rantai polimer kepada monomer. Okay,
Tindak balas asid, letak dia gumpal. Tindak balas alkali, letak dia kekal cair. Pembekanan proses pemerasan getah dan sulfur. Okey, tu je soalan kita pada hari ni. Okey, kita tengok. Okey, ni hajah rumah kamu. Siap kamu hantar kat saya lah. Okey, praktis 9.3 muka surat 198. Okey. Okey. Saya rasa tu saja. Tak, Sat, jangan lagi. Saya nak ambil kehadiran kamu, Sat. Sat, saya nak tengok berapa orang. Sat. Okey. Saya bagi link yang sekolah punya kamu isi. Tajuk dia polimer. Okey. Ada apa soalan? Ada apa soalan? Tak ada, Ibu. Tak ada. Okey, kerja rumah tu saya kamu buat hantar kat saya. Kalau tak ada soalan, okey, kalau tak ada soalan, saya rasa tu saja kot pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih Sama. cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama.